solat hormat waktu. Ini masyhur sekarang ni, solat hormat waktu. Solat ini telah diajar kepada jemaah yang hendak bermusafir dengan menaiki kapal terbang. Ia boleh dilakukan tanpa wuduk atau tayamum, mahupun tidak payah menghadap ke arah kiblat. Tak payah berdiri, boleh solat sambil duduk. Dia panggil solat hormat waktu. Tak ada wuduk, tak ada tayamum, tak ada kiblat, tak ada apa. Maka solat Allahu Akbar. Solat ini sebenarnya dibolehkan oleh ulama dalam situasi ketiadaan air, debu ataupun alat-alat lain untuk mengangkat hadas. Contohnya orang ni naik parachut. Dia main parachut. Tahu parachut? Belur terbang. Cik, lekat atas pokok. Terkapai-kapai dia, air pun tak ada, tayamum pun tak ada. Masuk waktu nak tunggu rescue apa ni, bantuan mari ambil dia lambat lagi, waktu nak habis dah. Solatlah lambat waktu. Ini kita ada air, kita ada tayamum, duk main hormat waktu lah macam mana? Ini cerita kita. Allahu Akbar. Jadi sehubungan dengan itu, mereka dibolehkan untuk melakukannya kerana mereka masih sedar dan tidak pengsan. Tujuannya adalah sebagai menghormati waktu solat. Itu dipanggil solat hormat waktu. Hormat waktu. Waktu sudah masuk, kita kena solat. Aplikasinya hari ini diajar kepada mereka yang berada dalam kapal terbang kerana tidak boleh menggunakan banyak air untuk berwuduk. Jadi kapal terbang ini tak boleh guna banyak air, bahaya. Air pun terhad. Dan tak boleh juga guna debu untuk bertayamum, takut kotor kapal terbang. Walaupun begitu, apa yang melampau adalah apabila mereka boleh saja berwuduk sebelum naik kapal terbang. Dengar ni, kita tahu kita akan solat atas kapal terbang, waktu sudah ada, jadual penerbangan ada, kita akan sampai terbang dari Madinah contohnya pukul 11 malam, kita akan sampai di KLI pukul 3 petang. Maknanya subuh mesti atas kapal terbang. Ada ambil lah wuduk dulu di airport. Ambil wuduk, pakai khuf, pakai stokin, siap-siap. Apabila sampai waktu solat nanti, kita tak patah wuduk, tidur sambil tidur punggung tetap atas kerusi, tak patah wuduk, boleh je kita solat. Usaha kalau nak solat lah. Kalau terbatal pun kita ada spray, tak guna banyak air pun, prek sikit atas kaki kita pakai ada stocking, pakai ada khuf, sapu je atas kaki. Mana guna air banyak, tak guna banyak pun air. Ini satu. Tapi dah pakai kumpayakun gitu ya, solat tak ada wuduk, tak ada tayamum, tak ada apa-apa. Jadi ini apa? Satu, Walaupun begitu, apa yang melampau lah apabila mereka boleh saja berwuduk sebelum naik kapal terbang, tapi tak ambil sebab nak hormat waktu. Satu. Situasi yang kedua, ataupun sempat tiba di destinasi sebelum tamat waktu kedua, yakni boleh melakukan jamak takhir namun tetap melaksanakan solat hormat waktu. Ini masalah ni. Lebih menyedihkan apabila ramai jemaah yang melakukan solat ini dengan begitu mudah tanpa wuduk, sedangkan mereka masih boleh berusaha berwuduk sebelum berangkat, ataupun berwuduk dengan cara spray yang begitu ringkas dan menunaikannya dengan sempurna. Setengah kapal terbang ni, kalau tidak jemaah haji lah, kapal terbang biasa umrah ni boleh je. Kalau Saudi Airline tu ada tempat solat lagi di belakang, boleh kita pergi solat, berdiri pun boleh, kalau udara tidak goyang. Tapi tak ada usaha nak buat. Nak kata apa? Mereka berdosa kerana melakukan solat tanpa wuduk, sedangkan peluang mereka untuk melakukannya masih ada setelah mendarat nanti. Perbuatan ini termasuk dalam godaan dan tipu daya. Yang kedua, tipu daya oleh syaitan. Ini apa ni, longgar. Yang sedihnya, baru ni saya naik kapal terbang pergi haji dengan kapal terbang Malaysia. Bila masuk waktu, anak kapal akan istihar. Tuan-tuan dan puan-puan,
sekarang sudah masuk waktu zuhur. Tuan-tuan dipersilakan solat hormat waktu. Mana pula kata pelik ni. Sedangkan flight yang kita naik ni akan sampai kita bertolak pukul 3 tengah hari. Maknanya kita dah solat jamak takdim di airport. Flight ni akan turun pukul 9 malam di Jeddah. Artinya tak payahlah solat maghrib. Yang dia announce tadi solat maghrib, solat asar. Sekarang dah masuk waktu asar, boleh solat lima waktu. Solat waktu apa? Solat di airport tadi. Satu. Bila masuk maghrib, istihar pula. Sekarang masuk waktu maghrib, tuan-tuan solat lima waktu. Jadi kebetulan ana pun boleh bercakap dengan sahabat kita ni, kita panggil dia. Saudara, salah ni peristiharan ni. Salah. Kita kan dah qasar dah tadi jamak dah di airport. Zuhur dengan asar. Maghrib dengan isyak kalau masuk waktu bagi tahu je. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang sudah masuk waktu maghrib. Oleh kerana flight kita ni insya-Allah akan turun di airport jam 9 malam. Tuan-tuan boleh niat jamak takhir. Bukan niat hormat waktu. Boleh niat jamak takhir, insya-Allah kita solat di Jeddah nanti. Selesai masalah. Bila anak tanya dia kata saya baca format ya ustaz. Format yang diberi oleh pihak yang bertanggungjawab, saya baca yang ni je, saya tak ada. Saya baca. Anak dah maklum pada sahabat kita di bahagian ni, bahagian bimbingan supaya ambil cakna dengan isu ni, tulis mula format, bagi 2-3 kategori. Kalau penerbangan sudah naik pukul 3 pagi, pukul 3 tengah hari, mana orang dah solat jamak takdim dari airport, kita hanya zuhur dengan maghrib dengan isya nanti, bagi tahu dia dah masuk waktu maghrib, tuan-tuan boleh niat jamak takhir untuk kita solat di atas bumi. Itu baru betul. Ni kan dia kena jamak solat hormat waktu, ya. Apa ni? Bukan salah dia, salah orang yang buat kertas. Dia baca. Dia baca. Saya kata saya tak menyalahkan saudara. Saya tak menyalahkan saudara. Yang salahnya orang yang buat kertas. InsyaAllah lah, mudah-mudahan apa yang teguran kita ni sampai kepada sahabat-sahabat kita di bahagian bimbingan untuk diberi format yang teliti, lengkap kepada anak kapal untuk dia baca maklumat. Dia nak baca, jazahullah khair. Itu kumpulan yang pertama. Mana kalau kita kumpulan yang pertama tadi, anda tengok sendiri, makcik duduk semaya solat, maya apa je? Hormat waktu. Katalah kita akan turun di KLIA pukul 4 petang. Nak jamak takdim pun boleh lagi. Bukan sangat jamak takhir. Kenapa hormat waktu? Saya belajar gitu dah. La haula wala quwata illa billah. Bukan salah ustaz, salah dia. Dia tak faham. Ustaz tak kata begitu, dia di luar gitu. Maya waktu. Hak sedap lagi. Kita ni suka melilau atas kapal terbang. Bila tengok orang duduk semaya, kita tanya, maya ke apa? Hormat waktu. Maya di airport lah. Kita ada masa untuk jamak takhir. Dia kata apa? Tak boleh haji. Enggak, dia bawa haji. Tak boleh haji. Kenapa? Anak cucu ramai duduk tunggu di airport ni. Nak peluk lagi, nak cium lagi, nak gambar lagi. Tak sempat nak solat. Kita kata Masya Allah. Balik Mekah, duduk tunggu nak selfie dengan cium untuk nenek dia di airport. Tak mikir kau solat. Habis saya solat siap-siap hormat waktu atas kapal terbang. Kata tak ada wuduk, tak ada air, tak ada apa ni. Solat apa macam ni? Jadi kita kena tengok situasi, keadaan itu kena tengok sebelum kita lakukan. Kalau tidak, dia jadi apa? Jadi terlalu longgar sampai orang ampelak, cabut skru kata orang. Nak rukhsah ringan, tapi ini bukan ringan ni. Orang panggil longgar terus, cabut skru pula ni. Nauzubillah. Baik.